Halo Malaysia, terima kasih kerana anda masih terus setia bersama di dalam channel Elvino ESTV. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe supaya anda tidak ketinggalan dengan perkongsian-perkongsian berita yang saya akan kongsikan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, untuk perkongsian berita hari ini dipetik daripada Malaysia Kini. DAP cabar Muhyiddin menyatakan pendirian Perikatan Nasional isu sekolah Cina. Naib Pengerusi DAP Teresa Kok mencabar Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menyatakan pendirian mengenai sekolah vernacular. Ini selepas Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari menyoal latar belakang pendidikan vernacular Pang Sok Tau selaku calon kerajaan perpaduan untuk pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru. Kepada Muhyiddin, Isytiharkan Bersatu dan Perikatan Nasional PN tidak menentang pendidikan vernacular dan tidak akan menyokong sebarang usaha untuk memansuhkannya, katanya. Ahli Parlimen Seputih itu juga mengemukakan soalan yang sama kepada calon Perikatan Nasional PN dari Bersatu, Khairul Azhari Saud, tetapi dia masih mengunci mulut berhubung hal ini. Ini penting kerana pada Ogos 2020, Timbalan Menteri Belia dan Sukan ketika itu dan Ketua Pemuda Bersatu Wan Faisal menyatakan sekolah vernacular perlu dimansuhkan, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini. Kata Teresa, pada November 2020, Wan Faisal menafikan menyokong pemansuhan sekolah vernacular. Pada November 2021, beliau ditekan di Parlimen mengenai sekolah vernacular sekali lagi dan beliau mengelak dengan menyatakan hasratnya untuk memperkasakan penggunaan bahasa Melayu di sekolah-sekolah ini, tambahnya. Teresa juga mengimbau pada tahun 2013, Muhyiddin yang ketika itu Menteri Pendidikan telah memberi jaminan bahawa sekolah vernacular akan kekal. Bagaimanapun, katanya, bekas Perdana Menteri itu masih berdiam diri mengenai perkara itu, walaupun gesaan untuk pemansuhan mereka dibuat oleh Ketua Pemuda Parti yang dipimpinnya sendiri. Teresa berkata dia kesal kerana selepas beberapa dekad merdeka, ahli politik tertentu terus mengeksploitasi pendidikan vernacular untuk memecah belahkan rakyat Malaysia tanpa rasa kekal. Sebagai Presiden Bersatu dan Pengerusi Perikatan Nasional, saya menggesa Muhyiddin untuk mengisytiharkan pendirian partinya dan pendirian Perikatan Nasional mengenai pendidikan vernacular dengan menegaskan bahawa Perikatan Nasional tidak akan menyokong atau menyokong sebarang percubaan untuk memansuhkan sekolah vernacular. Saya ingin mengingatkan Muhyiddin mengenai kenyataannya pada 2 April 2021 bahawa Perikatan Nasional PN mementingkan keterangkuman masyarakat dan kepentingan semua kaum dan agama. Saya seterusnya mencabar Muhyiddin untuk membuat pendirian umum, sama ada beliau menyokong kenyataan provokatif dan perkauman Ketua Penerangan PAS baru-baru ini mengenai latar belakang pendidikan Cina vernacular Pang. Berdiam diri bukan pilihan, tambahnya. Dalam catatan media sosial semalam, Fadli menjelaskan dia tidak menentang sekolah vernacular, tetapi mempersoalkan alasan calon DAP itu tidak menyenaraikan maklumat ini dalam profilnya sejak awal. Dia membuat kesimpulan, maklumat
ini mungkin sengaja disembunyikan karena bimbang ia boleh menjejaskan undi. Saya tidak anti sekolah vernacular. Bukan isu sekolah vernacular atau tidak. Isunya sekarang, adakah fakta vernacular yang menjadi faktor ia coba disembunyikan? Jika ya, bolehkah kita memilih seorang wakil rakyat yang sejak awal lagi ada percobaan untuk menyembunyikan fakta soalnya? Fadli pada 28 April lalu mencabar sok tahu menyatakan latar belakang pendidikan rendah dan menengahnya, selain mempersoal di manakah calon PH itu menduduki SPM dan UPSR. Susulan itu, PANG memuat naik transkrip sijil pelajaran Malaysia SPM dengan keputusan 4A+, serta 3A- dan E bulat. Selain keputusan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR yang didudukinya di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Onpong Ampang, Hulu Langat di Selangor pada tahun 2005. Untuk rekod, UPSR dan SPM dikendalikan lembaga peperiksaan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Sekian dulu perkongsian berita untuk hari ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Bye-bye.